Didik TV KPM. Wah. Banyaknya harta. Apa yang kita nak buat dengan harta ni? Apa kita nak buat dengan harta ni? Mari kita bagi harta-harta ni. Suka sangatlah aku. Satu untuk kau. Dua untuk aku. Baik. Satu untuk kau. Semua ni aku ambil untuk aku. Ini tidak adil. Kenapa engkau punya banyak, aku punya sikit? Habis apa yang kita nak buat dengan harta ni? Macam mana kita nak buat dengan harta ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot Menengah Rendah. Pada hari ini, menariknya kita nak belajar mengenai mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita Zakat Penyuci Harta. Sudah semestinya ada guru yang akan mengajar kita, tapi sebelum itu saya perkenalkan dahulu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Norziana binti Yuf daripada SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kampung Batu, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu apa khabar? Itu dia guru jurubahasa isyarat kita, dan bersama dengan kita pada hari ini Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris daripada SMK Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, bukan kita berdua sahaja, bertiga sahaja, tetapi kita ada murid-murid di Google Meet kita. Mungkin Ustaz boleh perkenalkan mereka. Dipersilakan. Okay, terima kasih Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Okey, jadi macam yang disebutkan tadi, bersama dengan kita hari ini, rancangan hari ini, iaitu ada 4 orang pelajar dalam Google Meet, iaitu yang pertama Muhammad Faiz. Sila lambai tangan sikit Faiz. Okey, dan kita ada Luqman Hazim. Yang Luqman handsome tu, ya. Lambai sikit kalau dengar ya. Dan begitu juga kita ada Fatin Nabila. Okey, dan juga Farah Zahira dari SMK Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Itu dia jauh, tapi di sini masih dekatlah Ustaz dalam kelas kita kan. Ya, Masya-Allah. Jadi Ustaz, kami semua bersemangat, tapi Ustaz nak tanya tadi, apa kaitan gimmick tadi dengan mata pelajaran kita pada hari ini? Dipersilakan Ustaz. Okey, terima kasih Syafiqah sekali lagi. Okey, hari ini kita akan belajar dalam satu tajuk, pelajaran 17, tajuknya iaitu Zakat Penyuci Harta. Sebab itu kita tengok tadi pegang macam harta, dapat harta yang banyak. So, nak buat apa dengan harta yang banyak? Soalan tadi. So, hari ini kita nak ceritakan bahawa harta yang banyak itulah kita nak gunakan untuk dibahagikan mengikut rukun Islam, ya. Okey, kita tengok dulu maksud zakat, Syafiqah, ya. Apakah maksud zakat? Okey, mari kita tengok sama-sama anak murid. Perhatikan betul-betul. Maksud zakat dari sudut bahasa, dia ada dua, bahasa dan juga istilah. Maksud dari sudut bahasa bermaksud subur, suci, berkat dan juga berkembang. Itu dari sudut bahasa. Tetapi hari ini kita nak tengok pula dari sudut istilah yang dikehendaki oleh syarak agama kita, iaitu apa dia? Cuba baca seorang. Apa maksud dia? Maksud zakat dari sudut istilah. Okey, siapa nak baca tu? Baca seorang kat luar tu sana. Mungkin Luqman ke baca? Okey, boleh Luqman? Mungkin line tak okey. Faiz? Luqman, okey. Silakan. Boleh Luqman buka mic? Okey, tak apa. Nampaknya line-nya tak berapa clear mungkin di sana. Okey, tak apa. Ustaz akan terangkan. Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu. Okey, lag sikit kan? Okey, tak apa. Kita bantu. Okey, murid-murid di luar sana, iaitu mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu ya, ada 3 kata kunci dekat situ. Mengeluarkan sebahagian harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey, bersama dengan anak murid ada kad kan, nampak tak? Syafiqah ada kad kat tangan? Saya dekat juga. Cuba angkat, tunjuk. Kita ada 3 kad. Iaitu kad hijau tanda faham, kuning tanda kurang faham, masih lagi kabur-kabur, dan merah tak faham. Ustaz, so setakat ni cuba angkat faham ke tidak? Sudah semestinya. Syafiqah hijau. Oh, hijau. Okey, Luqman ada Semua sikit-sikit hijau. kuning. Okey, macam mana dengan Zahirah? Nampak? Mungkin Zahirah pun tak sampai, tak dengar juga, tak apalah. Kita anggap okey, kalau gitu kita uji sikit mereka. Boleh. Mari kita tengok. Okey, sebelum itu kita tengok dulu. Lupa nak bagi tahu ni. Ada hukum juga mengeluarkan zakat ni ya. Kita tahu dalam Islam, dalam bab-bab ni mesti ada 5 hukum. Tetapi hukum mengeluarkan zakat ini dia berbeza daripada hukum-hukum yang kita belajar itu haram, wajib, apa lagi Syafiqah? Sunat. Lagi? Harus. Makruh. Makruh. Tapi kita tengok hukum mengeluarkan zakat, hukumnya adalah wajib. Sebab dia adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Okey, boleh ya? Sebab tadi angkat kad hijau, ada angkat kad kuning, kita uji sikit. Okey, yang pertama. Apakah maksud zakat? Siapa dia jawab? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Boleh buka mic? Fatih? Ustaz, mungkin Ustaz boleh pilih terus, Ustaz. Fatih? Okey. Silakan. Zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak. Masya Allah. Kita tengok betul kan ni? Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Lagi satu, dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Tolong bagi markah dekat Fatih. Boleh. Ustaz nak bagi 2 markah. 2 markah untuk 2 smile dekat dia. Yes. Okey, dan satu lagi. Okey, kita tengok satu lagi. Kita beri satu lagi, kita uji satu lagi. Maksud zakat dari sudut bahasa. Okey, ini ada pilihan jawapan. A, wangi, mekar dan harum. Kan? B, subur, suci, berkat dan berkembang. Dan C, cemerlang, gemilang dan terbilang. Okey, apa jawapannya? Siapa nak jawab? Ustaz boleh pilih mungkin? Pilih terus kan? Okey, Faiz nampak ayah angkat tangan. Okey, Faiz, apa jawapannya Faiz? Silakan Faiz. Jawapannya B. B. Subur, suci, berkat dan berkembang. Masya Allah, kita tengok dulu betul kat jawapan ni. Betul tak, Ustaz? Betul lah. Okey, Ustaz nak itu. Ustaz bagi markah tak? Dia saya bagi markah dekat Faiz juga, bagi 2 markah. Ya, sebab itu first ni dia. masih tengah-tengah nak panas ni kan. Pada Faiz ya. Okey, tahniah juga kepada semua murid-murid yang dapat menjawab soalan Ustaz. Maksud kita dah faham dah maksud zakat pada dan hukumnya pada kali ini. Jadi mungkin sekarang ni kita nak bagi ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama sekali lagi dalam slot menengah rendah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita zakat, penyuci harta. Kenapa zakat ni penting? Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini mungkin ada dalil yang menerangkan tentang topik kita pada hari ini, dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, hari ini sekali lagi kita nak kongsikan pula yang kita sebut tadi, tajuk zakat penyuci harta. Jadi kita selalunya bila kita nak buat sesuatu pasti ada nas ataupun dalil, mesti ada bukti kenapa kita perlu buat ni. Kan? Jadi hari ini kita akan tengok dalil mengeluarkan zakat. Syafiqah, anak-anak, murid-murid, tengok betul-betul. Okey, bagaimana kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan firman di dalam Al-Quran. Tetapi sebelum kita nak ceritakan dalil dulu, kita tengok dulu pensyariatan zakat ini. Jadi dalilnya iaitu apabila syariat zakat ini berlaku pada tahun kedua Hijrah seiring dengan pensyariatan puasa. Okey. Jadi perintah zakat ini telah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Dan 32 di antaranya itu digandingkan dengan kata solat. Penting tak Syafiqah? Penting sangat tu Ustaz. Penting tak Luqman? Penting tak? Luqman, penting ke tidak ni? Okey, kita tengok. Okey, nampaknya masih lagi
tak sampai-sampai suara ni mungkin kejauh, tapi anak-anak murid yang berada di luar sedang menyaksikan rancangan ini boleh juga jawab ya. Sangat penting kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Okey, nak minta Farah Zahira cuba baca ayat ini. Okey, silakan Farah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Betul bacaan. Okey, sekarang ustaz nak minta pula kepada Fatin. Cuba baca Fatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Okey, ada up sikit Fatin sebab baca bismillah. Okey, tapi sebaiknya baca auzubillahi minasyaitonirrajim bila kita nak baca ayat suci Al-Quran, sunat ya. Dan memang dituntut oleh agama kita. Okey, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Taala sebut tadi yang anak-anak murid baca tadi wa aqimus solah wa atuz zakah. Di sini ada perkataan az-zakah iaitu zakat. Okey, tetapi kita tengok ni apa maksud dia. Okey, kita minta murid lelaki pula untuk baca. Faiz, cuba baca maksudnya. Boleh Faiz? Maksudnya Faiz. Faiz boleh buka mic? Buka mic Faiz. Boleh ke? Suara tak sampai. Suara tak sampai lah Ustaz. Diorang tahu ni. Okey, minta bantuan daripada murid-murid lain. Kalau ada, Luqman. Boleh Luqman? Dan dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Itu dia punya intipati dia. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat. Okey, itu dia punya maksud dia. Jadi jelas dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menunaikan solat dan tajuk kita hari ni mengeluarkan zakat. Sebab zakat penyuci harta. Okey. So seterusnya kita tengok pula ya dalil yang kedua, daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Bahawa Nabi SAW telah bersabda. Sekali lagi saya nak minta Luqman baca. Sebab Luqman tadi suara dia ada macam-macam sikit. Luqman, cuba baca dalil ni. Silakan Luqman. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahidallah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa saumi Ramadan. Masya Allah, bagus ya. Bagus jawapan. Okey. So bacaan yang baik, kita bagi 2 markah dekat Luqman. Sebab bukan semua orang nak boleh baca hadis ni. Okey. Kadang-kadang Syafiqah ada murid yang boleh membaca Al-Quran, tapi dia tak boleh nak baca hadis. Tapi bila buat lagu hadis tu dalam bentuk Al-Quran dia boleh pula. Okey, tanya Luqman. Okey. So kita tengok bagaimana Nabi SAW yang menyebut tadi hadis tadi yang bermaksud Islam dibina atas 5 perkara. Iaitu yang pertama penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, mengerjakan zakat, menunaikan zakat dan mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi dekat sini ada perkataan mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Okey, so nampaknya semua kita dah faham kan? Okey, kita nak buat sedikit ujian kepada murid-murid sekalian. Okey, tapi sebelum itu kita ada sedikit VT istimewa nak kongsikan dengan semua. Saksikan. Hadirin sekalian, kepentingan yang pertama ialah apabila kita menunaikan zakat, kita sebenarnya telah menegakkan salah satu tiang dalam agama Islam. Hal ini terbukti dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salata wa atuz zakah wal haji was saumi Ramadan." Muttafaq alaih.
Maksudnya, Islam dibina atas 5 perkara, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji di Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Okey, cantik Farah. Walaupun dia baca di luar daripada kelas kita, sebab ini memang bacaan dia, saya nak bagi 2 markah juga kat Farah. Bagi 2 markah. Bagi 2 markah dekat Farah. Tanya Farah ya. Okey, so kita buat sedikit ujian. Kita nak uji minda sikit ya. Okey, sikit saja. Kita ada ujian. Sebutkan dalil mengeluarkan zakat. Cuba sambung ayat ni Fatin. Fatin. Cuba sambung ayat ni Fatin. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Okey, betul. Bagi juga markah Fatin. Oh, betul Ustaz, betul. Betul. Kita Okey. tengok dekat sini. Teng. Kan. Wa aqimus salat wa atuz zakah. Betul juga. Tahniah kepada Fatin. Okey, jadi itulah dalil yang kita belajar pada hari ini tentang mengeluarkan zakat. Ada 2 dalil, iaitu dalil Quran dan juga dalil daripada hadis Nabi SAW. Oh, Ustaz ada lagi uji minda ke Ustaz nak bagi kat adik-adik kita ni? Nak bagi lagi uji minda? Boleh. Okey, nampak dia kena markah kan? PBD ni kita teruskan. Okey, sebutkan dalil mengeluarkan zakat dari sudut hadis. Sambung. Ini kita pergi soalan 1. Okey, cepat. Bunyan Islamu ala khamsin. Yang pertama, apa dia? Mungkin Luqman? Okey, Luqman. Nak kena sebut nama kan ni? Luqman. Kita tengok markah siapa yang sikit-sikit tu. Bolehlah. Okey, kita pergi. Luqman. Okey, Luqman hilang ya. Okey, kita pergi kepada Faiz. Silakan Faiz. Oh, suara Faiz memang Syahadati. Okey, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak apa, Ustaz bantu. Okey, satu markah untuk Faiz. Satu markah untuk Faiz. Okey, kemudian Boleh sambung? baca pun tak apa. Okey, Fatin, Farah, Luqman. Siapa-siapa pun boleh. Saya lah Ustaz. Okey, Syafiqah jawab. Boleh adik-adik. Tumpang. Okey. Ini pemurid-murid yang paling ada di depan mata. Okey. Okey, saya jawab. Wa iqamis salah, wa itaiz zakah, wal haji wa saumi Ramadan. Kita nak bagi markah kat mana Syafiqah ni? Tak apa, saya nak bagi orang kat dia sendiri. Betul semua. Okey, itulah dia dalil mengeluarkan zakat. Itu dia. Tahniah juga kepada semua adik-adik yang dapat jawab soalan yang diberikan oleh Ustaz. Jadi Ustaz, sekarang ni mungkin kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Siapa sebenarnya yang boleh terima zakat ni Ustaz? Jadi Ustaz, untuk topik kita pada hari ini, pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta. Siapa yang boleh terima zakat ni Ustaz? Dipersilakan. Okey. Jadi soalan ni sangat menarik. Ramai yang mungkin tertanya-tanya. Tajuk zakat penyuci harta. Siapa yang layak menerima zakat ni, yang duit banyak-banyak ni, harta yang banyak-banyak yang bertimbun-timbun ni? Kan? Jadi saya nak bagi tahu dulu Syafiqah, yang murid-murid sekalian yang ada di dalam Google Meet dan di luar sana, penerima zakat ni kita panggil dia asnaf. Asnaf yang warna kuning ni ya, yang layak menerima zakat. Okey, mungkin pula tertanya pula, asnaf tu apa dia? Okey, Faiz, pernah dengar tak apa itu asnaf? Pernah dengar ke tidak? Kalau pernah dengar, kalau tak dengar soalan, kalau tak ada cakap, angkat je kad tu. Ada kuning, merah dan juga warna hijau tu. Pernah dengar tak? Ataupun tak pernah dengar? Pernah dengar. Okey, tapi faham tak apa itu asnaf? Faham dah? Ustaz hebat ni. Mungkin belajar dalam kelas dah. Tapi kita akan terangkan secara detail apa itu asnaf. Okey? Asnaf kita tengok dulu. Pengertian asnaf ialah pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Banyak tu saya fikir, kadang-kadang kita kutip duit raya. Itu saya asnaf Ustaz dapat duit raya. Okey, duit raya siapa-siapa pun boleh dapat. Kan? Betul. Nak bagi sedekah, siapa-siapa pun boleh dapat. Ustaz Azlan pun boleh dapat ya. Tapi
Untuk tajuk asnaf ni kita tengok golongan atau pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Okey, Faiz ya? Luqman, Farah dan juga Fatin. Okey, kita akan tengok. Okey, bila kita sebut tentang asnaf ni, ada berapa asnaf agak-agaknya? Cuba jawab, murid-murid yang ada di luar pun boleh jawab ni. Berapa? Saya fikir berapa asnaf sebenarnya? Berapa Haji? Kan? Saya pun keliru ni. Kadang-kadang ada yang kata 2, 3, 4. Tak apa. Hari ini nama pun proses belajar. So kita akan kongsikan asnaf ada 8 asnaf. Ya, okey. Saya nak minta murid-murid sebutkan. Okey. Ataupun kita sebut sama-sama lah ya. Okey, yang pertama kita sebut dia sebagai fakir. Ya, fakir. Okey. Kalau sekarang dia bahasa Arab ni faqaf, faqir. Ya, faqir. Okey. Yang kedua, miskin. Saya miskin. Kan? Kita pernah dengar kan, ustaz, saya ni miskin ustaz. Saya kita tengok betul kan miskin. Kita tengok takrif nanti sekejap lagi. Yang ketiga, amil. Farah. Apa Farah? Cuba sebut. Boleh sebut Farah? Farah, cuba sebut Farah. Nak tengok bunyi slang Arab tak? Apa dia? Amin. Masya Allah, betul. Amil. Bukan amil, bukan huruf alif. Ain. Alif. Amil. Okey, seterusnya muallaf. Ya, muallaf. Yang seterusnya hamba. Bukan tuan hamba. Bukan itu hambanya. Nanti kita melihat siapakah hamba itu. Kan? Yang seterusnya iaitu orang yang berhutang. Ustaz, saya hutang. Ustaz beli kereta Mercedes. Termasuk orang menerima zakat tak? Nanti kita tengok. Ya. Kemudian fisabilillah. Dan yang terakhir, Luqman, apa yang terakhir? Nampak tak Luqman? Luqman? Oh, nampak tak dengar? Tak apa. Yang terakhir iaitu Ibnu Sabil. So ada berapa semua? Ada 8. Ingat betul-betul ada 8 asnaf. Maka kalau kita nak minta zakat ni, kita tengok kita ni termasuk dalam 8 ni tak. Kalau kita termasuk dalam 8 ni, maka kita layak untuk menerima zakat. So kita akan masuk satu persatu. Yang pertama, fakir. Siapakah itu fakir, Syafiqah? Siapakah itu fakir? Okey. Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makan minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Apa beza dengan miskin ni? Kita tengok. Kita tengok. Kita bagi contoh lah ya. Kita bagi contoh. Okey. Saya nak tanya dekat Fatin. Fatin? Boleh Fatin? Okey. Fatin? Tak dengar juga ya. Semua tak dengar ni. Hari ini memang live tidak membantu mereka. Okey, cuba. Fatin? Tak dengar. Okey, tak dengar. Baik, boleh dengar Ustaz. Okey, Fatin. Fatin? Apa yang Fatin faham tentang fakir? Orang yang tiada harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya, termasuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Betul sangat ya. Betul. Walaupun dalam struggle nak jawab tu, okey, tanya, kalau nak jawab jawapan anda tu betul. Okey, kita tengok fakir. Kita bagi contohlah Syafiqah supaya senang ya. Contoh fakir ini iaitu orang yang memerlukan RM10 sehari. Dia ada family, dia perlukan RM10 sehari. Tapi dia hanya mampu memperoleh RM3 saja. Nak beli contohlah nak beli susu dekat anak dia yang harga RM10 tu, maka dia tak mampu. Dia kenapa? Pendapatan dia RM3. Jadi dia tidak mampu untuk membeli susu tersebut. Jadi menitik air liurnya tengok susu tu. Maka itu dinamakan fakir. Layak tak terima zakat? Layak sangat terima zakat. Okey, yang kedua kita tengok. Yang kedua orang miskin. Dia up level sikit lah ya, orang miskin. Siapakah itu orang miskin? Sama juga kita tengok. Miskin orang yang hanya mampu menampung, nampak beza kan? Sebahagian hartanya daripada sebahagian sahaja daripada keperluan hidup dia. Okey, kita bagi contoh lagi Syafiqah supaya nampak lebih jelas. Ya, contoh yang kita nak bagi sini, contoh orang miskin ni macam mana? Kalau dekat kampung kita tengok contohnya seorang yang memerlukan RM10 tapi dia hanya mampu memperoleh RM8 sehari. Dekat-dekat dah nak boleh beli. Tapi hampir-hampir masih lagi dia kekurangan. Sekurang-kurangnya contoh ikan tu sekilo, katakanlah RM10.
maka dia ada RM8, dia boleh belilah ikan tapi tak sampailah sekilo. Ya, berbanding dengan fakir tadi. Nak beli setengah kilo pun tak cukup. Itu dipanggil fakir. Boleh beza murid-murid sekalian, perbezaan di antara fakir dan juga miskin. Setakat ini saya nak tengok traffic light anda, hijau, merah atau kuning. Hijau, merah atau kuning. Masya Allah. Okey Faiz. Okey, nampaknya semuanya kita teruskan. Okey, teruskan Ustaz. Okey, bila hijau kita kena jalan. Okey, terbaik. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga, dipanggil amil yang disebutkan oleh Farah tadi ya. Amil, Farah sebut tadi macam Arab, kan? Amil. Okey. Amil iaitu mereka yang dilantik oleh pemerintah untuk mengumpul dan mengagihkan harta, iaitu kutipan zakat tadi. Bukan sebarang orang, Syafiqah. Bukan sebarang orang anak murid sekalian yang boleh kutip zakat. Tiba-tiba datang rumah kita, saya ni nak kutip zakat ni. Untuk siapa? Keluarga saya. Tak boleh. Mana Adakah boleh? dia amil? Minta surat tauliah dulu. Mana lantikan daripada pemerintah? Okey, ini surat lantikan saya yang dilantik untuk mengutip zakat. Maka orang itu barulah dipanggil amil. Bukan nama dia amil. Saya ni amil sebab nama saya amil. Pak saya letak nama amil, bukan. Ya, boleh? Okey, yang ketiga. Kita teruskan yang keempat. Yang keempat, mu'allaf. Okey, Faiz. Faiz pernah tahu kan? Apa itu mu'allaf? Pernah dengar tak perkataan mu'allaf ni? Mu'allaf, Faiz. Pernah Ustaz dia kata. Pernah? Oh, dengar pernah dengar mu'allaf. Mu'allaf ni siapa selalunya kita sebut? Awak ni Ustaz Azlan ni mu'allaf ke? Contohlah kan soalan tu. Sesuai atau tidak soalan tu. Okey, kita tengok pengertian supaya lebih faham. Okey, mu'allaf iaitu orang yang baru memeluk Islam. Ya, pengalaman saya Syafiqah, apabila seorang non-muslim ni dia memeluk Islam di depan kita, Masya Allah, tak tahu nak cakap lah. Waktu dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, berdebar jantung saya, Syafiqah. Lepas tu menitis air mata, Masya Allah. Itulah di antara kehebatan mu'allaf, sebab mereka masuk dengan penuh kerelaan. Jadi mereka ini, untuk kita support mereka, moral mereka, nak support semuanya, nak bagi sokongan dekat mereka, maka kita berikan zakat untuk mereka. Okey, itu yang keempat. Kita teruskan yang kelima, hamba. Okey, hamba, kita pernah dengar. Hamba ni dah tak ada dah zaman kita sekarang kan. Tapi zaman dulu, zaman sebelum kedatangan Islam, hamba ini sangat banyak. Dan kita pun tahu antara hamba yang terkenal dalam Islam ialah Bilal bin Rabah, seorang hamba yang dijanjikan masuk syurga. Jadi hamba ini siapa? Okey, hamba ialah golongan hamba yang ingin membebaskan diri mereka. Dia duduk di bawah orang, maka mereka teringin nak bebas. Itulah dipanggil hamba. Okey? Okey, kita teruskan ya. Okey, yang keenam. Yang keenam. Okey, setakat ni saya nak tengoklah traffic light anda ya. Nampak senyap semua, line pula tak membantu. Cuba angkat tengok. Okey? Faiz faham? Angkat warna hijau. Hijau semua. Farah, Fatin, macam mana? Anda di luar sana. Okey, nampaknya soalan pun lambat sampai, Syafiqah ya. Tak apa. Okey, saya anggapkan murid-murid faham, insya-Allah ya. Okey, yang keenam iaitu orang yang berhutang. Macam saya sebut tadi lah, Ustaz, saya ni beli kereta Mercedes ni, tapi saya tak mampu nak bayar lah. Ya, sebab sebulan ni layak tak Ustaz saya nak minta zakat lah kepada pejabat zakat ni, sebab saya ni nak bayar hutang. Kereta. Berapa yang kau perlukan? Tak ada banyak Ustaz, lebih kurang dalam 500,000 je. Ui, banyak tu. Layak ke dia dapat tu? Layak ke tak? Okay. So orang yang berhutang itu ya, kita tengok apa itu orang yang berhutang, kita tengok pengertian dia, itu orang yang dibebani hutang untuk keperluan asas dirinya dan juga tanggungannya dan tidak mampu membayarnya. Contoh, dia pergi kedai, Syafiqah. Dia pergi kedai ya, murid-murid sekalian, beli beras. Tak dapat nak bayar ya. Hutang dekat kedai barang tu, Pak Cik Mat, Pak Mat tu contohlah, Pak Mat, Pak A, Pak B kan. Kita tak nak, Pak Mat mana pun tak tahulah ya. Contohnya dia tu tak duk mintalah, tagihlah hutang, awak dah lama kan. Jadi orang itu dia layak tak terima zakat? Layak terima zakat kerana dia dibebani hutang untuk keperluan dirinya. Okey, dan juga tanggungannya serta tidak mampu nak bayar dia. Okey, seterusnya. Yang seterusnya iaitu fisabilillah. Iaitu fisabilillah ni siapa? Orang yang berjuang di jalan Allah. Contoh murid-murid yang ada di Google Meet kita itulah ya. Mereka ni berjuang di jalan Allah. Hari ini nak masuk kelas pun terpaksa bersungguh-sungguh cari kat mana ada internet, kat mana dapat ni, mohon bantuan daripada rakan-rakan dan sebagainya. Maka itu berjuang fisabilillah. Dan yang ke-8
iaitu Ibnu Sabil, iaitu orang yang berjuang di jalan Allah, iaitu orang yang bermusafir. Dia dalam perjalanan musafir, tiba-tiba ya terputus perbelanjaannya, Syafiqah. Kita jumpa orang kat jalan tu. Dari mana ni? Dari negeri Ustaz lah, Ustaz Azlan tu, dari Kedah contoh. Atau saya lah kan, datang duduk dekat tepi masjid tu. Saya ni tak ada duit. Allahu Akbar. Ibnu Sabil Ustaz Ibnu Sabil kalau macam tu Ibnu Sabil sebab pun saya ni nak balik kampung tambang tak ada, maka saya layak tak dapat zakat. Layak. Tapi bukan tipu lah, yang betul punya. Okey. Dan sekarang nampaknya ketinggal kita nampak ada di sini iaitu Faiz dan juga Luqman. Yang masih handsome bergaya. Kita nak bagi uji minda sikit. Okey, bersedia Faiz? Bersedia Luqman? Bersedia Ustaz. Okey, Angguk bersedia ya. Okey, kita uji minda yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan asnaf? Okey, yang pertama, pihak yang membuat kutipan zakat. Kita ada pilihan jawapan. Ya, daripada orang Islam. Okey, yang pertama. Yang kedua, pihak yang memberi bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Yang ketiga, pihak yang layak menerima bantuan zakat yang dikutip daripada orang Islam. Siapa nak jawab kat sini? Luqman. Dua-dua berebut ni. Okey. Kamu ada whiteboard. Bersama dengan kamu whiteboard. Tolong tulis jawapannya A, B, C. Tolong tulis jawapannya A, B, C. Okey, mana satu jawapannya? Segera, secepat mungkin. Nampaknya kita gunakan kaedah ini pula ya. Okey, C. Okey, kata Luqman C. Kata Faiz C. Luqman? C juga Ustaz. C juga. Okey, betul kot kan? Ya, betul. Bagi markah dekat dua orang hero ni. 2 markah, kita bagi 2 markah dekat dia orang. Bagi 2 markah. Seorang 2 markah. Luqman 2 markah, begitu juga dengan Faiz. Okey, seterusnya uji minda seterusnya. Siapakah yang dimaksudkan dengan amil? Amil. Okey, A, mereka yang dilantik oleh pemerintah. A, B juga ya. Untuk mengumpul dan mengagihkan harta. B, ya, peminta zakat yang mengharapkan bantuan zakat. Dan C, pemerintah yang mengutip zakat dalam negara. Okey, cuba pilih jawapan. A, B, C, D. Boleh tulis Ustaz Boleh tulis. Nampaknya Fatin pun boleh tulis. Gunakan whiteboard anda untuk menulis jawapan. Apakah pilihan jawapan anda? Jawapan yang pertama daripada Faiz, A. Daripada Luqman, A. Kita tunggu jawapan daripada Fatin. Apa jawapannya Fatin? Apa dimaksudkan dengan amin? Okey, A juga Ustaz. Baru masuk pun bagi markah semua. Hari ini saya bermurah hati nak bagi semua 2 markah Syafiqah dekat dia orang ni. Okey, tahniah jawapan dia betul ya. Dan seterusnya, okey, berikan perbezaan di antara fakir dan miskin. Okey, cuba beri perbezaan di antara fakir dan miskin. Ini saya nak minta jawapan daripada Zahira, Farah Zahira. Farah Zahira dengar, bagi satu perbezaan di antara fakir dengan miskin. Apa beza fakir, apa beza miskin? Apa itu miskin, apa itu fakir? Farah, kita nak kutip markah ni. Boleh Farah? Farah okey. Boleh. Okey, silakan. Fakir seseorang yang memerlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu peroleh RM3 sehari. Okey, miskin? Miskin seseorang yang perlukan RM10 sehari, tetapi dia hanya mampu peroleh RM8 sahaja. Okey, walaupun itu bukan pengertian dia, tapi dari segi perbezaannya nampak ketara. Yeah. Okey, tanya bagi 2 markah. Bagi 2 markah juga. 2 markah. Tahniah. Kepada tahniah ya. Jadi itu perbezaan kita tengok ya. Okey, saya akan tunjukkan perbezaan tadi yang disebutkan tadi. Ini yang ditunjukkan oleh Fatin dan juga disebutkan oleh Farah tadi. Okey, iaitu dia katakan bahawa ni contoh yang dibagi. Tak semestinya RM3 ya. Kalau kita RM1 pun RM2 pun masih dikira fakir. Bukan RM3 sajalah kalau kita kira nilai berdasarkan keadaan semasa. Okey, itu ya. Dan seterusnya kita tengok kepada uji minda yang seterusnya. Senaraikan 8 golongan asnaf penerima zakat. Saya minta 2. Farah sebut 2, Fatin 2, Luqman 2, Faiz 2. Cuba sebutkan asnaf sekarang. Cepat. Okey, silakan. Saya mulakan dengan Luqman dulu. Okey, silakan Luqman. Silakan Luqman. Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Okey, terbaik. Seterusnya, Faiz. Hamba dan berhutang. Hamba dan orang berhutang. Terbaik. Okey, Farah. Fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Fi sabilillah dan Ibnu Sabil. Dan
Yang terakhir Fatin, dua lagi. Terakhir. Ya belum disebut. Amil dan Mu'alaf. Amil dan Mu'allah. Agak-agak betul tak Syafiqah? Saya rasa betul tu Ustaz, 8 ni kita golongan tengok kat tu. sini ni. Wow. Semua betul lah. Tahniah kepada murid-murid. Nampaknya faham betul-betul. Tolong angkat kad. Syafiqah. Saya angkat kad tapi Ustaz nak bagi markah tak? Lupa. Banyak kena bagi ni. markah. Semua dapat. Okey, semua dapat Ustaz. Masya Allah, nampaknya semakin meriah papan ganjaran kita pada Banyak hari ni ini. Ustaz dah markah diorang ni. Masya Allah. Wow, kan terbaik. Okey. Itu dia yang kita belajar mengenai dengan golongan asnaf dan golongan yang layak menerima zakat. Jadi sekarang ni kita bagi ruang, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan kami di slot menengah rendah Didik TV KPM, hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan topik kita zakat penyuci harta. Dan bersama dengan kita Ustaz Nur Azlan Idris. Ustaz, untuk segmen kali ini apa sebenarnya kalau orang bagi zakat ni, apakah kebaikannya Ustaz? Persilakan. Ya, insya-Allah. Ya, hari ini sekarang ya kita akan kongsikan pula tentang kebaikan zakat. Ataupun kita panggil istilah hikmah, ya. Hikmah pensyariatan zakat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan zakat kepada kita semua, ya? Mungkin kita pun kalaulah kita tak bincang benda ni, mungkin kita tertanya-tanya, kenapa ni aku dah dapat harta yang banyak ni nak kena bagi-bagi lagi dekat orang lain. Aku ada gelang emas, rantai kan, penuh badan ni aku punya sukalah aku beli, kenapa nak kena bagi dekat orang lain? Kan? Duit aku yang bertimbun-timbun, yang berjuta-juta, itu adalah duit aku, kenapa aku perlu bahagikan? Maka itulah kita nak tengok kenapa Islam itu ataupun hikmahnya pensyariatan zakat itu. Okey, jadi untuk itu kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Ya, pastinya kebaikan itu kepada pemberi. Orang yang beri pun dapat kebaikan. Apakah itu? Orang yang menerima, saya tahulah Ustaz. Yang kedua yang menerima, dia dapat pakai duit banyak, dia tak ada duit, dia dapat duit, kan? Begitu juga bagaimana pula dengan masyarakat? Apa kesan, apa tu hikmah, kebaikan hikmah dia kepada masyarakat? So kita ada 3, pemberi, penerima Dan juga masyarakat. Masyarakat. Ya. Jadi murid-murid sekalian, hari ini kita akan kongsikan 3 perkara ini. Jadi sebelum Ustaz nak minta pandangan daripada murid-murid sekalian, sekarang ini Ustaz akan terangkan dulu. Sebab apa? Kita belajar dulu bagi faham. Nanti kita tengok, kita soal balik. Faham ke tidak? Okey. Tapi kita tengok nampaknya semua fokus kan? Termasuklah murid-murid yang ada di rumah. Ya, nampak begitu fokus, dibantu oleh ibu dan ayah bersama-sama untuk mempelajari tajuk kita hari ini, zakat Penyuci harta. Okey, so kita tengok hikmah pensyariatan zakat kepada pemberi. Yang pertama kepada pemberi, mendidik jiwa pemberi zakat dengan sifat pemurah. Bila kita selalu memberi ni Syafiqah, jadi kita akan jadi seorang yang pemurah dan jauh daripada sifat bakhil. Tak ada lah sifat kedekut. Tengok je orang susah je nak bagi duit. Tengok je orang ni kan, asnaf itu kita tengok mereka contohnya duduk gelandangan, duduk susah, nak makan pun tak cukup. Kita boleh pula jalan lihat begitu saja kan. Tayang lagi tu makanan-makanan hebat tu kan. Okey, tak boleh ya. Jadi akan memberikan kita menjadi sifat pemurah. Itu yang pertama. Yang kedua, melahirkan sifat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pastinya bila kita memberi, kita yakin bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bila Allah selalu berikan rezeki kat kita, aku bersyukur, aku nak bagi balik kepada penerima-penerima. Dan yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Ini pasti yang kita cari dalam hidup kita, ya. Jadi kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat melalui harta yang dizakatkan. Okey, setakat ini macam mana murid-murid sekalian, faham ke tidak? Okey, faham ke tidak? Okey, dia ada 2 kaedah, boleh cakap ya, boleh juga angkat kad.
Okey. Okey, nampaknya murid-murid memilih untuk mengangkat pula ya. Mengangkat ya kad tahniah kepada keempat-empat ini ya. Begitu juga murid di luar sana ya. Okey, sekarang kita akan tengok kepada penerima pula. Tadi kita sebut orang yang terima sudah pastinya akan ada kelebihannya. Tapi yang kita nak lihat di sini lebih jelas ialah membersihkan hati daripada hasad dengki. Bila orang miskin ni, orang fakir, orang kaya bagi bantuan dekat dia, agak-agak dia marah tak? Taklah Ustaz, gembira. Ya, kan? Okey, Luqman. Kalau Luqman lah, ada orang bagi duit dekat Luqman, Luqman benci atau Luqman sayang? Sayang. Sudah pastinya kan? Jadi dia tak adalah perasaan iri hati ya. Okey, itu yang kedua. Sebagai sumber modal, kalau orang tu memang dia nak berniaga, orang miskin, dia nak menjana ekonomi dia, bila orang bagi duit, bolehlah aku buka payung, nak berniaga stall, nak buka warung ya. Jadi untuk menjana ekonomi keluarga. Yang ketiga, meringankan beban orang yang berhutang. Macam kita sebut tadi, ada berhutang, tiba-tiba orang bagi duit, nah ambillah duit ni bayar hutang. Masya Allah, bagaikan mengantuk disorongkan bantal. Kan? Seronoklah ya. Dan yang terakhir sekali, meningkatkan keyakinan mu'allaf. Orang bukan Islam yang masuk Islam, dia kata, ya Allah, bagusnya ya, bila aku masuk Islam ada orang membantu aku, kan. Jadi itulah kebaikan kepada penerima. Sekarang kita lihat pula kepada masyarakat. Masyarakat akan mengeratkan ukhuwah dan kasih sayang sesama Islam ya, merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin, saling membantu antara satu sama lain dan juga meningkatkan syiar Islam. Okey, so ini yang saya kongsikan, tapi saya nak tunjukkan sedikit statistik. Saya tunjuk statistik kepada murid-murid, kepada semua yang ada dekat sini. Bagaimana kita tengok peningkatan zakat ini, saya ambil daripada zakatkedah.com. Bagaimana peningkatan statistik penyumbang zakat yang meningkat daripada 133, 140, 164, 177, membuktikan masyarakat Islam sekarang ini mengambil berat kerana pentingnya zakat. Begitu juga kita tengok yang terkini. Boleh lihat sendiri dalam majlis ataupun zakat daripada negeri-negeri yang ada di Malaysia. Okey, untuk itu sebelum saya nak tanya murid-murid tentang kebaikan atau hikmah zakat, saya ada juga video istimewa untuk saya kongsikan bersama anda semua. Pada pandangan saya, dengan berzakat dapat mendidik jiwa kita menjadi seorang yang pemurah dan menjauhi kita dari sifat bakhil. Pada pandangan saya, antara hikmah mengeluarkan zakat dapat mengeratkan hubungan ukhuwah sesama umat Islam. Nampak kan? Itu pandangan daripada mereka yang berada di luar sana. Sekarang kita nak minta pandangan daripada murid-murid yang bersama dengan saya di dalam Google Meet ini. Harap-harapnya semua bersedia untuk memberikan sekurang-kurangnya, Syafiqah, satu jawapan. Sama ada kepada penerima ataupun masyarakat. Okey, saya mulakan dengan Luqman. Sebutkan satu daripada hikmah pensyariatan zakat. Dapat meningkatkan syiar Islam. Ya, betul lah. Betul. Sangat-sangat betul tu. Bila kita bagi zakat, orang tengok, Masya Allah, orang Islam ni suka bantu orang Islam yang lain ya. Okey, bagi makan. Jangan lupa. Baik. Ya. Hari ini saya bermurah hati untuk bagi 2 markah semua ya. Okey, seterusnya saya nak minta kepada Fatin. Fatin. Dapat merapatkan jurang perbezaan antara orang kaya dan orang miskin. Masya Allah. Ya, betul lah. Yang kaya dengan miskin mereka dapat. Ya, dapatlah nampak tak terlalu ketara. Kita tak nak jadi sistem kapitalis yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sistem Islam sangat membantu. Okey, yang seterusnya. Bagi 2 markah. Farah. Okey, silakan Farah. Tunjuk. Jangan cakap Farah ni Melahirkan sifat taat kepada Allah. Ini paling simple kan? Taat kepada Allah, of course ya. Terbaik Farah. 2 markah juga. Dan yang terakhir daripada Faiz. Nampaknya Faiz pun tak sabar ya nak kongsi ya. Dapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Tak dengarlah suara Faiz tu. Mungkin buka mic sikit. Mendapat kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Ini yang kita cari, kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat. Terbaik. Itulah di antara hikmah zakat dan telah disebut dan dikongsikan oleh murid-murid bersama dengan kita pada hari ini. Baik Ustaz, itu dia yang dikongsikan oleh guru kita berkenaan dengan zakat penyuci harta. Jadi Ustaz, mungkin ada rumusan yang ringkas untuk topik kita pada hari ini. Persilakan. Secara keseluruhan kesimpulannya,
dapat kita simpulkan bahawa zakat adalah merupakan suatu elemen yang sangat penting kepada umat Islam, ya. Terutama sekali dapat memberi, dapat menerima, dan juga seterusnya menimbulkan rasa keamanan, keseronokan sesama kita umat Islam. Baik, Jadi, marilah sama-sama kita berzakat. Okey, Ustaz. Murid-murid kita hebat sangat ni, Ustaz. Bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat mereka, Ustaz? Okey, mari kita lihat markah yang dipaparkan pada hari ini. Cuba Syafiqah tolong kira. Kita tengok Luqman berapa markah? Luqman 2, 4, 6, 8. 10. 10 markah untuk Luqman. Ya, tepuk tangan. Faiz 9. Faiz Farah 9. 10 untuk Farah. 10 untuk Farah dan Fatin Nabila pun 10 markah. wah, semua keseluruhannya semua hebat. Terbaik. Semua terbaik itu. Ustaz, kalau contohlah Ustaz, murid-murid kita nak cari sumber rujukan. Bagaimana Ustaz? Jangan lupa dapatkan bahan-bahan pembelajaran di portal Delima. Itu dia. Jadi adik-adik, terima kasih banyak-banyak kerana menonton kami hingga ke hujung siaran. Terima kasih juga kepada Ustaz kerana berkongsi pada hari ini. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhirnya Ustaz, silakan bersajak. Dipersilakan Ustaz. Ada sajak ya? Ada Saya sajak. kongsikan Dipersilakan. Okey. Sisihkan sebahagian harta milikmu. Berikan kepada yang memerlukan agar hartamu bersih, terbebas dari hak fakir miskin. Zakat yang kau berikan akan memudahkan jalanmu, akan melicinkan rezekimu, akan mendekatkan syurga. Zakat tidak akan mengurangi hartamu. Zakat akan menambah keberkatan dalam perjalanan hidupmu, mendatangkan ketenteraman dalam jiwa. Ayo berzakat.